Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot mendengar rendah. Hari ini kita nak belajar menjahit jahitan asas dan untuk segmen ini subtajuknya ialah jahitan sementara. Apa tu jahitan sementara kawan-kawan? Jom kita tanya Cikgu Jamalia. Cikgu Jamalia, jahitan sementara tu apa cikgu? Kalau kata istilah pun kita dah faham kan? Sementara sahaja untuk tu. Jadi kita gunakan dia sebelum kita nak jahit kekal, kita gunakan dulu jahitan sementara sebelum kita untuk jahit mesin ataupun jahit tangan yang kekal. Jadi seterusnya saya akan perkenalkan jahitan sementara. Yang pertama ialah jeluju kasar ya. Jeluju kasar ni tujuan dia adalah untuk menetapkan dua lapisan fabrik. Dua lapisan fabrik ya. Ni ada contoh di sini. Nampak ni ada lapisan dua. Dan saya akan tunjukkan bagaimana cara nak membuat jahitan jeluju kasar. Kasar ni ya. Baik, saya guna benang. Mira boleh ikut sekali ya? Boleh cikgu. Okey, Mira pun ikut. Baik, nanti Cikgu Natra akan bantu Mira. Baik, Okey, di cikgu sini akan bantu, kita tidak menggunakan simpulan begini ya. Kita akan mulakan dengan jahitan kia lah. Saya telah labelkan ABC ya. ABC. Kita mula dengan A. Jadi cucuk di bahagian A ke atas. Kemudian pergi kepada B. Pergi pada B. Mira ada tanda ya, tengok Mira punya. Ada cikgu. Senang dah ada tanda situ kan. Okey, pergi A ke B, ikut titik yang pertama pergi. Tarik. Untuk kia ya ini. Tarik. Tinggalkan sedikit. Oh, Mira dah siap jahitan kia dia ya. Bagus. Untuk permulaan cikgu Permulaannya. Okey, tinggalkan sikit di sini. Kemudian kembali ke A. Kembalikan ke A. Dan pergi ke mana? Pergi ke mana Mira? Pergi ke C cikgu. Pergi ke C. Pandai. Pergi ke C. Okey. Dan tarik. Sebab ini tebal ya Mira punya tu. Hati-hati ya, benda tajam peralatannya. Ya, betul tu. Berhati-hati murid-murid. Bila kita dah pergi ke C cikgu? Kejap, saya punya ni besar Mira. Teruja saya. Teruja, tarik sehingga jadilah. Okey. Baik ya, kira ni dah ni. Sebab dia besar sangat di sini, dia dah tercabut di sini. Kejap ya, saya tolak balik dia ke depan. Sekejap. Okay, tak apa, yang penting dia dah kekal di sini. Baik, kalau jika jadi begini, dia dah lekat sini, kita tarik pun dia tidak bergerak. Kemudian pergi ke, lepas C pergi apa? Pergi ke D. Ya, pergi ke D. Cucuk bahagian D di sini. D. Dengan cucukkan ke D. Ya. Tarik. Sebab dia sementara sahaja. Jadi kira benda ni akan dibuka kembali setelah kita jahit mesin ataupun jahit jahitan sembat ke, susuk ke ya. Semua ini jahit terus sehinggalah bertemu ke huruf I di sini ya. Jahit terus, tarik. Tarik terus sini. Di atas ni. Okey, lepas E pergi ke F, G, H, I. Dan begitulah. Sehinggalah hasilnya begini. Ya. Boleh Mira? Boleh cikgu. Tak perlulah sehingga habis ya Mira, sebab kita akan pergi ke bahagian sini. Cantik Mira buat. Terima kasih cikgu. Daripada jahitan ni cikgu, apa yang Mira nampak, jahitan ni dia berselang-seling kan cikgu? Ya, bawah atas. Bawah atas. Jadi Okey. kita tak perlulah lihat di bawah ini semasa menjahit ya. Hanya cucuk di bahagian atas. Sebab saya ni besar, jadi mungkin ambil masa sikit lah ya. Kalau kain kecil tak ada masalah lah. Okey, tarik. Okey. Pergi ke G. Pergi ke G pula. Lagi sekali peringatan mesra kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang yang mungkin sedang lakukan aktiviti ini juga, berhati-hati kerana ini menggunakan peralatan yang tajam seperti jarum. Jadi dapatkan pengawasan guru jika di sekolah ataupun ibu bapa jika di rumah. Okey. Baik, bila dah penghujungnya, kita akan matikan dia dengan, saya ke sini sekejap ya. Matikan dia dengan jahitan kia juga. Untuk kia ya. Okey, pergi ke I. Pergi ke I. Dan balik ke
ulang balik ke H. Balik ke H. Balik ke H ya. Baik. Okey. Ni siap ni ya. Okey. Sekarang saya dah siap untuk jahitan jelujur kasar. Baik, untuk seterusnya Baik. kita akan buat jahitan seterusnya. Baik, cikgu. Untuk seterusnya, kita akan ada jahitan jelujur panjang pendek kan, cikgu? Panjang pendek. Jadi jelujur panjang pendek. Seterusnya, slide untuk seterusnya. Baik. Untuk jelujur panjang pendek, bagaimana pula, cikgu? Baik, jelujur panjang pendek, fungsi dia adalah menada garis tengah, hadapan dan belakang. Kita nak bagi pastikan garisan tengah, hadapan, belakang baju kita tepat. Jadi sama juga, kita mula dengan A dengan jahitan kia juga. Baik. A ke B. Dari atas saya Mira, dari atas. Pergi Dari ke B. atas. Pergi ke B. Tarik. Dan balik ke A. Pastikan yang bahagian ini tidak dilepaskan, biar panjang sikit lah. Okey, ni balik ke A. Kemudian pergi ke B. Okey, pergi B, balik ke A. Balik ke A. Baik, cikgu. Okey, balik ke A ya. Kemudian saya akan pergi Baik. ke C. Pergi ke A semula dan pergi ke C. Baik. C. Bahagian C ya. Okey, jahitan kia ada ni, betul. Okey, lepas C panjang kan? Ni panjang. Panjang ni jadi C ke D dia jadi panjang. Sebab tu nama dia panjang pendek. Panjang. Okey. Okey, tarik Macam cikgu. Okey. Panjang. ke D. Saya pergi ke D. Sekejap saya ni potong sikit terlampau panjang dia punya ni. Benang terlampau panjang dia akan kusut gini lah. Jadi sebaiknya dia potong sedikit. Bawah, cikgu. Okey. Atas bawah. Baik. Kalau untuk jahitan jelujur panjang pendek ni pula sedikit berbeza berbanding jahitan kasar tadi, cikgu. Ya. Hasil dia beginilah. Dia ada pendek, sekejap panjang Sekejap saya betulkan ini. Tengok Mira punya mana? Mira punya. Wah, okey. tengok. Ini Mira punya hasilnya. Okey. Macam ni, cikgu. Betul tak, cikgu? Tapi baru sikit lah Mira buat. Oh, pendek, panjang. Panjang ni Okey. ada antara inilah. Ada garisan yang panjang, ada garisan Ada yang garisan pendek. yang pendek. Okey. Baik, bila ni. Sekejap ya. Kemudian Cikgu tarikkan ni je. kalau macam ni kan, cikgu, apa yang Mira tengok daripada jahitan ni sama ya. juga atas bawah. Betul Ya, tak, cikgu? betul. Atas bawah. Ini dia pendek dan bahagian ni panjang. Kemudian bila setengah ni E, F, G ni akan jadi pendek. Semua bahagian ni akan jadi pendek. Diikuti balik G ke H akan jadi panjang. Jadi hasil bila di baju dia akan jadi begini ya. Ya. Mengapa kita buat jelujur panjang pendek ni ya Mira? Sebab kita nak bahagian hadapan dan belakang baju kita tepat. Oh, begitu. Okey. Jadi cikgu, ini untuk penerangan bagi jelujur panjang pendek dan juga kepentingannya seperti mana yang Cikgu Jamalia terangkan tadi. Seterusnya cikgu, untuk yang ketiga jelujur tegak serong tu bagaimana pula, cikgu? Tegak serong ni namanya pun tegak dan serong, macam cabar sikit ya. Kita tengok bagaimana. Saya potong dulu benang-benang ni. Untuk tegak dan serong pastinya ada serong pula jahitan ni. Ya, Tak betul. lurus kan? Kalau yang dua tadi lurus. Okey. Baik. Ni contoh hasilan yang telah siap. Ya.
Jahitan tegak serong untuk menanda 2 atau lebih lapisan fabrik. Biasanya kita buat tegak serong ni, kita nak buat untuk jahitan, untuk buat tulang untuk bahagian baju kebaya, buat untuk blouse yang ada butang di hadapan. Jadi kita gunakan tegak serong supaya dia kekal keras tetap begini. Baik, saya tunjukkan. Sama juga A ke B ni ialah jahitan kia. Okey, kita tegak dari atas. A Dari atas. dari atas Kita bawa turun ke bawah. Ya. Tinggalkan sikit. Pastikan ada benang. Nah, peganglah benang ni. Kalau di kain lebih mudah, tapi sebab ini felt ni dia mudah akan, sebab lagi pun jarum yang besar yang gini mudah untuk tercabut. Baik. Jadi pergi ke bahagian B, balik ke A. Pergi ke bahagian B dan balik semula ke Balik A. semula ke A. Daripada A nak ke mana? Daripada A kita pergi ke C pula cikgu. Oh, pandai. Bagus Mira. Faham sekarang. Kita akan pergi ke bahagian C. Sekejap, saya betulkan simpulan di sini Saya pergi pada C. Kita pergi ke B. Ya, saya mula balik. Okey. Kemudian masuk ke A. Ya, pergi A, balik ke A. Naik ke C. Guna satu benang Mira, pastikan satu benang. Ya, betul. Okey. Cikgu, Mira tengokkan cikgu, benang ni kalau dengan fabric mesti colournya, warnanya berbeza dengan warna fabric. Ya, betul. Saya pun menggunakan warna putih supaya jahitan sementara ni kita akan buka semula. Jadi bila kita buka, kita nampak benang yang berlainan warna ni kita perlu buka semula. Ya. Okey, daripada C ni kita pergi kepada D. Kita akan ke D Okey. D. Daripada C Masuk sini kita akan ke D. So, dari atas Okey. ni dia akan serong begini Baiklah. Tarik di sini. Okey. Daripada D tegak serong. Okey, daripada D nak ke mana Mira? Kalau D kita pergi ke E pula cikgu. E. Dari bawah lah sebab kita dah cucuk kan. Okey, dia nak serong. Dia nampak besar di sini sebab saiz yang saya gunakan ni supaya murid-murid boleh nampak di sini dia besar. Rumah Okey. lebih jelas. Lebih jelas ya, betul. Tengok lihat Amira punya bagaimana. Okey, ini hasil Mira cikgu. Macam mana cikgu? Wow, lajunya dah serong macam tu dah. Okey, saya daripada E saya pergi ke F. Saya nampak seperti serong yang tersangat. Serong sebab panjang. Okey. Kan? Okey, saya tunjuk sini. Pergi ke F. Dari F pergi ke mana? F. Kita akan pergi ke G. Ya. G. Kerana kita nak serongkan dia. F. Saya tarik sini. Nampak F. Okey. Dah serong tu, pergi ke G. Ini adalah G Tarik G ni. Keluarkan benang. Hati-hati jarum besar ni lagilah perlu hati-hati Betul tu cikgu. G. Pastikan dia tidak berkedut Mira, kena tarik ni. Pastikan kain tidak berkedut. Okey, pastikan kainnya tidak berkedut. Tidak berkedut. Bila serong nanti dia akan jadi. Tarik sikit benang, bagi kendur sikit. Cikgu. Ya. Kemudian cikgu? Saya daripada G saya pergi ke H. H Okey. Baik. Penyudah dia ialah dengan jahitan kia. Jahitan Sama kia. seperti ini juga. Matikan dengan jahitan kia. Kia. Baik. Bila begini dia nampak seperti serong sangat kan? Tapi bila sebenarnya bentuk begini macam inilah. Sama seperti Mira punya tu. Ya, betul. Wow. Jadi kalau masa jahitan Mira ni macam mana cikgu? Betul tak cikgu? Ya, betul. Kita tengok Cikgu Natra. Bagaimana cikgu Natra? Cantik. Ah, Cuma okey. nanti bila dekat sini kita nampak Kedut. ada
2 lembar. Pastikan dia jadi 1 lembar sajalah. Oh, dia kena tarik Mira. Kena tarik Kena tarik Kalau benang. ada masalah macam Itu untuk kemaskan cikgu kemaskan untuk Dia bila akhir tarik mesti satu-satu saja. Oh, tempat saya ni pun satu. Baiklah. Itu perbezaannya untuk jahitan jelujur tegak serong cikgu Ya. Kena ada 1 lembar saja. Satu Benar. lembar saja. Okey, baiklah cikgu. Ada sedikit lagi perkongsian dari cikgu Jamalia? Okey, untuk ini saya tanya secara ni lah. Lisan dengan Mira. Okey, yang pertama tadi kita jahit apa ya Mira? Ni cikgu? Yang pertama ni jahitan sementara, namanya apa? Kalau yang pertama itu jahitan sementara ialah jelujur kasar. Kasar, betul. Okey. Yang kedua ini Kalau yang kedua pula daripada garisan Mira nampak ada panjang pendek. Jadi dia jelujur panjang pendek cikgu. ya, Betul. dua-dua ni dikenali sebagai jelujur. Hmm. Okey, seterusnya yang baru kita buat tadi ni Ya. apa ya? Kalau yang buat tadi ni berbeza sikit kerana jahitannya serong. Ya. Dia tak tegak. Jadi dia ialah jelujur tegak serong. Ya, dan ketiga-tiga ni ialah jahitan sementara, nama depan dia ialah jelujur. Wah, okey. Senang nak ingat. Ya, senang nak ingat. Dan Mira pun dah lakukan ketiga-tiga jenis jahitan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Jamalia. Okey, lepas ini kita ada lagi jahitan yang lain pula. Kalau murid-murid di rumah nak tahu apa pula, jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM.